Ada 5 benda yang Nabi SAW betulkan kepada para sahabat ketika itu dan dikongsikan kepada seluruh manusia. Yang pertama yang dibetulkan adalah sistem kepercayaan ataupun belief system kita. Tauhid kepada Allah bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang dibetulkan oleh Nabi SAW? Yang dibetulkan cara kita melihat kehidupan. Cara melihat kehidupan kena betul, tuan-tuan sekalian. Kehidupan kita ni apa? Kita ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kita akan pulang kepada Allah. Kita betulkan cara melihat hidup ini. Dulu kita sebagai manusia sampai satu keadaan kita akan rasa harta tu penting sangat buat kita. Maka kita bekerja cari harta. Sampai satu masa, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak sekalian, kita dah rasa harta kurang penting. Sampai satu masa, kita akan rasa kesihatan lagi penting lagi. Sampai satu masa, mungkin ada antara kita dah start rasa kesihatan lagi penting lagi. Berlalu masa nanti, kita akan rasa kesihatan pun kurang penting. Waktu tu kita rasa kasih sayang tu lagi penting. Anak balik, cucu balik, kawan-kawan lama jumpa balik. Dan nanti tuan-tuan sekalian, sampai tu masa kita dah rasa kasih sayang pun kurang dah. Sampai tu masa kita akan rasa amalan cukup penting buat kita. Kalau kita faham itu perjalanan hidup kita, tanpa meninggalkan harta, kesihatan, kasih sayang, jangan lupa untuk terus beramal. Sebab semua kita akan rasa tu. Satu hari nanti ni, mesti kita akan rasa. Jadi tanpa meninggalkan harta, kasih sayang, kesihatan, tuju pada amalan. Sebab itu nanti kita akan rasa besar sangat. Lebih-lebih lagi apa? Walaula idza balagatil hulqum, ketika roh ditarik ke halqum. Wa antum hina izin tanzurun, ketika itu kamu akan lihat apa bekalan kamu. Dan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Allah, umur 70 tahun tak pernah terlambat. So, amalan. Cara memandang hidup kena betul. Kita dari Allah akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik. Jangan jadi orang yang engkar dan mungkar pada Allah. Yang ketiga, dibetulkan cara melihat diri kita. Kita ni siapa? Kita ni khalifah di muka bumi. Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Tapi orang tak jaga diri dia, thumma radadnahu asfala safilin, boleh direntap ke serendah-rendah kejadian. Cara mana direntap itu? Dengan dosa, tabiat-tabiat yang buruk, yang tak dibaiki, akhlak yang buruk, jadi rendah. Cara melihat diri kena betul. Kita ni Allah jadikan mulia tau. Jangan jadikan diri kita ni direntap sampai ke serendah-rendah kejadian. Ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak sekalian kan, kita lahir, nama kita berbagai-bagai. Ada orang lain dengan nama Muhammad, Abdullah, Ibrahim, Abdurrahman, Khadijah, Maimunah dan sebagainya. Kita lahir dengan nama itu. Kita mati pun nama itu juga. Tapi di sisi Allah, nama kita tak sama. Semua kita lahir dengan satu nama, iaitu Abdullah, hamba Allah. Tapi meninggal tak sama. Ada orang lahir dengan nama Abdullah, meninggal sebagai nama Waliullah. Ada orang lahir dengan nama Abdullah, hamba Allah, meninggal sebagai Ashabul Yamin, orang yang terpilih. Ada orang yang lahir nama Abdullah, meninggal dengan nama Al-Muttaqin, orang bertakwa. Tapi tidak sedikit lahir dengan nama Abdullah,
meninggal dengan nama laknatullahi alaih, na'udzubillah. Tak sedikit cara melihat diri kena betul. Oh, aku ni mulia tau. Jangan direndahkan. Jangan ikut bisikan nafsu. Jangan ikut bisikan syaitan. Baca Quran, tengok apa kata Quran dalam kitab kehidupan, belajar agama macam ini. Kan? Itu yang dibetulkan. Yang keempat, apa yang dibetulkan yang keempat? Yang keempat, cara melihat harta kena betul. Cara melihat harta kena betul. Jadi kita ni ada harta, ada dunia gitu ya. Cara melihat dunia, cara melihat harta adalah kena betul. Harta ni ataupun dunia menyenangkan tapi tidak memberi ketenangan. Sifat harta ni menyenangkan. Oh, ada kereta baru, ada rumah baru, tapi tak memberi ketenangan. Kan? Itu cara melihat harta. Jadi harta ni ada hak orang lain. Ada hak sedekah, zakat dan sebagainya. Dan benda-benda itu sebenarnya sebagai bekalan kita ke akhirat. Saya nak bagi satu perumpamaan untuk senang mudah faham. Ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, katakan saya malam ni saya ada 200 beg. Ada 200 beg. Banyaknya beg ni. Banyak beg ni. Habis selepas isyak kan kita nak balik. Mana cukup tangan saya nak bawa 200 beg? Tak cukup. Jadi saya kata, abang-abang, ayah-ayah, siapa boleh bantu saya tolong angkat beg? Boleh tak? Nak bawa kat kereta saya. Oh, dan tentulah ada orang yang akan tolong angkat, bawa kat kereta. Oleh kerana beg tu beg saya, sampai dekat kereta, beg tu akan pulang dekat saya balik. Sebab tu beg saya akan pulang dekat saya balik. Kita hari ini ada harta, nak bawa semua ke akhirat, kita tak mampu tau. Kita minta tolong orang bawakan. Boleh tak tolong bawakan? Oh, sekolah agama. Boleh tak tolong bawakan? Oh, tabung masjid. Boleh tak tolong bawakan? Oh, madrasah. Boleh tak tolong bawakan? Oh, sedekah. Boleh tak tolong bawakan? Oh, infak. Sebab itu harta kita nanti dia akan pulang kat kita balik. Sebab itu jangan rasa rugi bagi. Barang yang kita bagi, barang itu milik kita. Barang kita simpan, itu bukan milik kita. Kan? Jadi jangan rugi. Infak, sedekah itu dia mesti balik kat kita. Sebab itu harta kita, dia mesti balik dia. Cara melihat harta kena betul. Dan yang kelima, dibetulkan oleh Nabi SAW, cara melihat manusia. Yang kelima, cara melihat manusia kena betul. Kan? Cara melihat isteri kena betul. Ada orang tengok isteri kan, leceh lah orang perempuan, Ustaz. Leceh kan? Cara melihat isteri. Cara melihat isteri kena betul. Akak-akak, ibu-ibu, cara melihat suami kena betul. Kalau belum-belum dah fikir, alah suami ni keras kepala, Ustaz. Malah nak cakap dengan dia dah. Dah boykot 2 minggu dah, Ustaz. Malah cakap lah. Cara melihat suami kena betul. Cara melihat orang sekeliling kena betul. Cara melihat orang yang salah kena betul. Kan? Jadi kita, cara melihat manusia, disuruh dengan manusia ni kita hormat, ihtiram dan ikram. Ikram ni yang zahir nampak. Ikram, muliakan. Ihtiram dalaman. Dan jadi cara tak betul, kalau kita tengok suami asyik nampak salah je, salah yang kita cari, salah itulah yang diperbesarkan. Sedangkan banyak lagi benda baik yang boleh kita tengok sebenarnya. Sebab tu berhati-hati syaitan salah satu janji depan Tuhan, kan, dalam surah Al-Hijri ayat 38-39, cuba baca. Dia bersumpah depan Allah kan. Dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani. Tuhan, oleh kerana aku dah menjadi sesat, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan elokkan benda mungkar di mata anak Adam. Sampai dia buat benda mungkar, dia tak rasa dia buat salah. Banyak hari ni kan, isteri derhaka pada suami, dia tak rasa dia derhaka. Banyak hari ni suami yang buat tak tahu pada isteri dia, dia tak rasa dia salah. Itu janji syaitan. Itu berhati-hati tau. Kita kena ukur dengan ilmu.
Hidup ni kena ukur dengan ilmu. Kalau tak, kita akan rasa kita betul je hidup kita ni. Sebab syaitan dia akan menghiasi mata manusia ni pada benda-benda maksiat. Tu. Jadi muslim-muslimat sekalian, 5 benda ni dibetulkan. Sampai Madinah, orang Arab yang diibaratkan seperti belalang padang pasir menjadi singa yang hebat. Islam datang ke orang Turki, betulkan 5 benda ni, orang Turki jadi hebat. Islam datang ke tanah Melayu, betulkan 5 benda ni, orang Melayu menjadi hebat. Kita bangsa hebat, tuan-tuan sekalian, sejarah kita je hilang.